pecahkan mental block awak tu, sebab sebenarnya mental block ni menyebabkan awak rasa indeks dan logaritma ni sangat susah. Sedangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi kita punya drilling modul pintas. Okey, cikgu tahu cikgu dah terdili satu hari sebenarnya untuk come out dengan video. Tapi tak apa, kita top up hari ini. Kita bagi 2 video sekaligus. Okey, so hari ini kita akan sambung untuk topik indeks dan logaritma. So kita akan tengok contoh soalan yang dah keluar pada trial SPM Negeri Selangor tahun lepas yang melibatkan topik ini. Okey, berdasarkan pemerhatian cikgu, dalam kertas 1 untuk tajuk indeks dan logaritma ni, dia akan keluarkan 2 soalan. Satu soalan yang melibatkan indeks dan satu soalan yang melibatkan logaritma. Tapi kita tahu indeks dengan logaritma ni dia boleh bertukar-tukar. Kadang-kadang dia start dengan indeks, kita nak selesaikan kena pakai log. Kadang-kadang dia start dengan log, kita nak selesaikan kita kena pakai indeks. Okey, dia macam kembar yang saling memerlukan. Okey, so cikgu tak nak cakap panjang-panjang dah. Panjang pula dia punya intro kan. Okey, so kita terus proceed pergi ke soalan kita. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalannya adalah soalan nombor 9, set 1, kertas 1. Okey, so apa soalannya? Diberi Y sama dengan MX kuasa N tambah 3. Jadi ini persamaan kita. Dan kita tengok persamaan ini ditulis dalam bentuk indeks. Sebab ada X kuasa N di situ. N itu adalah indeks. X adalah asas. Okey, dengan keadaan M dan N ialah pemalar. Alhamdulillah, budak-budak 5A dah ingat dah. Bila pemalar maksudnya dia mesti nilai nombor. Okey. Maksudnya dia tengoklah video cikgu kan. Okey. Lagi, dia cakap apa lagi? Y sama dengan 4 apabila X sama dengan 3. Dan Y sama dengan 7 apabila X sama dengan 9. So, soalannya, dia suruh awak cari nilai M dan nilai N. Nilai-nilai. Maksudnya, jawapan akhir M sama dengan mesti ada numbers. N sama dengan pun mesti ada numbers. Okey. So, kita proceed. Macam mana kita nak buat mula-mula? Kita ada persamaan indeks. Kita ada 2 nilai Y dan 2 nilai X. So, kita akan cuba masukkan Y dan X. Okay, secara berpasangan masuk ke dalam persamaan ni. Dan kita perhatikan apa persamaan seterusnya yang boleh kita come out. Okay, so cikgu tulis persamaan dia yang general ni. Cikgu tulis mula. Y sama dengan MX kuasa N tambah 3. Okay. And then sekarang kita akan masukkan yang pertama. Y sama dengan 4. X sama dengan 3. Okay, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Y kita ganti dengan 4 sama dengan M. X kita adalah 3. Kalau kita perhatikan sini adalah X kuasa N. Maksudnya sekarang 3 kuasa N. So kita buat kurungan lah 3 kuasa N. Sebab kita nak asingkan M dengan 3N ini. And then tambah 3. 3 ni nombor bulat kita boleh bawa ke kiri. Bagi dia join dengan 4 ni. 3 bila bawa ke kiri dia akan jadi negatif 3. So 4 tolak 3 kita dapat 1. Sama dengan M dalam kurungan 3 kuasa N. Okey, kita tinggalkan sekejap. Kita cuba buat yang satu lagi. Sebab nanti baru kita boleh banding dan kita tengok kita nak asingkan dia cara yang macam mana. Okey, so kita buat yang sebelah. Sebelah ni dia bagi Y sama dengan 7. Okey, X sama dengan 9. X sama dengan 9. Okey, so kita akan masuk nilai 7 pada Y. And then M. Okey, X kita sekarang adalah 9. So, 9 kuasa N tambah 3. Okey. And then macam tadi juga, 3 ni nombor bulat. Jadi kita bawa dia ke kiri. 7 tolak 3. Kita akan dapat 4 sama dengan M dalam kurungan 9 kuasa N. Okey, nampak tak? Dia nampak macam serupa. Sebelah sini 1 sama dengan M dalam kurungan 3 kuasa N. Di sini 4 sama dengan M dalam kurungan 9 kuasa N. Jadi kita boleh keluarkan M sahaja. Kita buat M sama dengan dan kita boleh compare. Okey, kita mula dengan sebelah kiri. Bila kita nak tinggalkan M sahaja, maksudnya 3 kuasa N kena bawa ke sebelah. So, dia akan jadi 1/3 kuasa N.
Okey, jadi M di sini sama dengan 1/3 kuasa N. Okey. Uish, out frame pula. Okey, jadi kita akan letakkan dia sebagai persamaan yang pertama. Okey, yang ni pula. Okey, buat yang sama. Kita asingkan 9 kuasa N sebab kita nak M sahaja. So, M sama dengan 4/9 kuasa N. Okey, nambakan ini sebagai persamaan yang kedua. Persamaan pertama, persamaan kedua. Kedua-duanya adalah M sama dengan. M sama dengan. Jadi, kita boleh buat 1 sama dengan 2. Okey, 1 sama dengan 2. Apakah persamaan yang pertama? M 1/3 kuasa N. So, kita tulis 1/3 kuasa N sama dengan, okey, M yang kedua adalah 4/9 kuasa N. Okey, nampak macam 3 kuasa N dengan 9 kuasa N ni adalah sekufu. Dia nampak sama. Sebab 9 ini kita boleh tukar ke dalam bentuk 3 kuasa 2. Kan? Kita boleh tukar dalam bentuk 3 kuasa 2. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak selesaikan dia? Awak boleh bawa 9 ini ke atas. Sebab dia ada sama dengan kat tengah-tengah. Jadi, basically, kita boleh buat darab silang. Okey, tapi sebab kita nak kumpulkan yang kuasa N ini setempat, jadi 9N ni kita darabkan aja dengan 1. Dia akan jadi 9 kuasa N per 3 kuasa N sama dengan 4. Okey. Jadi sekarang macam mana kita nak potong 9 dengan 3 ni? Kita boleh bawa keluar kuasa N. Kita boleh tulis dia sebagai 9/3 kuasa N. Okey, benda yang sama. 9 kuasa N per 3 kuasa N. Itu maksud dia. Okey, sama dengan 4. Jadi 9 bahagi 3 kita akan dapat 3N. 3 kuasa N sama dengan 4. Okey. Kita tak boleh nak samakan asas. Sebab ini adalah asas 3. Dah paling kecil dah untuk yang sebelah kiri. Yang 4 ni kita hanya boleh buat di asas 2. So, kita tak boleh samakan. Bila kita tak boleh samakan, bermaksud kita kena minta bantuan log. Log, mai sini datang tolong. So, macam mana log ni nak tolong? Macam mana log ni nak tolong? Kita akan logkan di kiri dan kita akan logkan di kanan. Okay, di kiri kita buat log and then 3 kuasa N sama dengan, di kanan pun kita buat log 4. Bila kita tulis log, automatik ianya adalah log dengan asas 10. Okey, benda yang dah default dekat dalam kita punya calculator. So, kita boleh bawa N ini ke hadapan sebab menurut hukum log, mana rumus cikgu? Hukum log. Okey, log ada dekat bahagian, mana? Oh, kat sini. Dah buka, tak perasan pula. Okey, log ada dekat bahagian algebra. Okey, tengok sini. Kita ada hukum log yang melibatkan kuasa. Kuasa pada dia punya indeks. Okey. So, kuasa ni apa yang berlaku pada kuasa ni? Kuasa ini dibawa ke hadapan. Log M kuasa N asas A. N dibawa ke depan. So, dia akan jadi N log M asas A. Okey, macam tu dia susun. So, kita akan buat benda yang sama. Kita akan bawa kuasa ini ke depan. So, dia akan jadi N log 3 sama dengan log 4. Jadi, bolehlah kita asingkan log ini ke satu bahagian. Okey, so di sini N sama dengan, sini buat log 4 per log 3. Dan tekanlah calculator. Okey, log 4 tenang, bahagi log 3 tenang. Okey, so dapat 1.262. Ambil 4 angka bererti. Okey, 1.262. N sama dengan. Okey, so ini adalah nilai M. Daripada nilai N ini, kita boleh cari nilai M. Okey, macam mana kita nak cari nilai M? M ini tadi ada dalam persamaan yang ni. Okey, persamaan yang ni. Jadi, sekarang kita nak kena transfer N ni pergi ke 3 kuasa N. Okey, tapi nampak tak? N kita ni, wait. Letak lagi tegang punya. N kita ni, nombor dia banyak tau. Bila nombor dia banyak, dia akan spoilkan jawapan nanti. Kalau awak just ambil 4 angka bererti je. Serius, awak boleh try. Tak apa, cikgu try kejap lagi. Cikgu try, okey? Cikgu try. Okey, sekarang kita nak masukkan N.
Okay, kita nak masukkan N. Maksudnya, basically kita kena kira dia macam ni. Okay, kita nak cari M. Okay, so kita kena gantikan N sama dengan 1.262 ke dalam, okay, kita ambil persamaan pertama lah sebab tu yang paling simple. So ke dalam 1. And then M sama dengan 1 per 3 kuasa N 1.262 sama dengan, okay, nampak macam tekan aja kalkulator confirm aku dapat. Macam tu kan, macam tu kan. Okay, so 1 bahagi dalam kurungan 3 kuasa 1.262. Tapi rupanya tak dapat. Tak dapat. Tak sama macam skema. Kau cuba tekan, tukar dia jadi pecahan pun dia tak mau ni. Okay, dia tak mau. Dia tak mau tekan jadi pecahan. So, apa cara alternatifnya? Cara alternatifnya, kita ambil balik nilai N yang asal. Yang panjang yang tanpa kita buat 4 angka bererti. Kan senang je kan nak dapat balik kan. Kau buat je lah log 4. Okay, bahagi dengan log 3. Okay, so dapat nilai tu. And then kita buat 3 kuasa answer. Dapat 4. See? Terus dapat nombor bulat. Dapat 4. Maksudnya 3 kuasa N. N yang kita ambil panjang nombornya tu. Kita dapat 4. So, jawapan M, automatik kita dapat 1 per 4. Nampak tak? Nampak tak jawapan S tu? Okey. Kalau awak buat guna 4 titik perpuluhan tadi, okey, 4 angka bererti, 4 titik perpuluhan pula, 4 angka bererti tadi, awak dapat 1.62. Okey, and then 1 bahagi. Okey, awak dapat 0.2499. Okey, jangan takut, jangan takut. Okey, 0.2499 sebenarnya bila awak bundakan kepada 4 angka bererti, awak hanya akan dapat 0.25. 0.25. Okey, 0.25 kalau awak tukar dalam bentuk pecahan, awak dapat 1/4. Itu saja je nak takutkan awak. Okey, so don't worry. Jawapan awak masih lagi diterima walaupun tak sama. Sebab kadang-kadang, betul tak? Betul, percaya tak cikgu kata? Awak tengok benda ni, awak terus jam, tak tahu nak bunda macam mana. Sebab dia banyak 9. Dia 9 betul 11, 9 tu 6. Awak tak tahu nak naikkan macam mana. So, bila tak kerti nak naikkan, mulalah tu salah di sana sini. Tu je saya menyakat. Okey. So kita punya pemarkahan macam mana? Ini kertas 1. Okey, kertas 1 maksudnya kita akan cek daripada bawah. Okey, kita akan cek daripada bawah. So, kalau awak dapat M dengan N ni betul-betul tepat, barulah awak dapat full 4 markah. Mesti dua-dua ni betul. Dan baru dapat 4 markah. Kalau M ni tadi awak jawab sebagai 0.25 juga diterima. Sebab 0.25 adalah 1/4. Okey. Lepas tu, kalau seandainya lah, ini salah satu salah. Contoh salah kat M. Kau salah bunda tadi kan. Salah kat M. Dan awak tak dapat 4 markah tau. Awak akan dapat 3 markah. Tapi 3 markah tu dapat dekat mana? 3 markah tu dapat kat mana? 3 markah tu dapat dekat bahagian sini. Bila awak menggunakan log, okey, untuk menyelesaikan awak punya masalah. Okey, so ini awak punya B3. And then, kalau contohlah kat sini pun salah, awak dah terstop ni. Awak stop sampai sini sahaja. Okey, awak stop sampai sini sahaja, tak apa. Dia still akan bagi awak markah yang seterusnya, iaitu 2 markah. Kat mana datangnya 2 markah tu? 2 markah tu datang dekat sini. Okey, mana-mana satu yang awak betul. Mana-mana satu yang awak betul, awak akan dapat B2. B2 maksudnya 2 markah je lah. And then, kalau sini pun salah lah kan. Awak tak reti pula nak asingkan, nak alihkan. Okey, so markah yang pertama, awak masuk, awak gantikan je. Gantikan je Y dengan X, gantikan je 7 dengan 9. Okey, gantikan. Kat sini, mana-mana satu yang betul awak ganti pun, awak dah dapat 1 markah. Specialnya kertas 1. Sangat-sangat nak bagi awak markah. Okey. So, dia tengok daripada bawah ke atas. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan lepas je. Tadi soalan nombor 9 kan? Yang ni soalan nombor 10.
Sebelah dia je, belakang dia je. Okey, so soalan nombor 10. Oi, nampak macam simple betul soalan ni. Selesaikan persamaan, dia bagi persamaan. So, awak selesaikan. Okey, maksud selesaikan kat sini, awak tengok dalam persamaan ni kita ada X kan? So, last kali awak mesti dapatkan nilai untuk X. Itu maksudnya selesaikan. Bukan dia suruh awak mudahkan Kalau mudahkan, then awak tak perlu bagi value. Tak perlu beri nilai. Awak cuma buat dalam bentuk yang termudah. Tapi sebab dia suruh selesaikan, mesti awak kena come out dengan apakah nilai untuk X. Okey, so sekarang kita buat. Okey, kita buat. Cuba naikkan sikit ke atas supaya dapat bagi lagi banyak ruang dekat kita. Okey, so kita akan selesaikan. Cikgu akan salin semula persamaan ni. Log X asas 3 tambah log 3X asas 9. Okey, sama dengan negatif 1. Log, bila awak nak selesaikan, mesti sama asasnya. Okey, macam indeks tadi lah. Asas tak sama dan terpaksa minta bantuan log. Dalam kes ini, bila asas tak sama, jangan minta tolong indeks lagi. Sabar. Sebab dalam hukum log, kita ada hukum yang ini. Okey, ini maksudnya, bila awak ada asas yang lama, awak nak tukar ke asas yang baru. So, awak boleh guna kaedah ini. Kaedah nombor 8 ni. Okay, log B asas A, awak boleh ubah kepada asas C dengan cara awak buat log B asas C per log A asas C. Okay, asas yang barulah kat sini. So, kes kita ni, kat mana yang kita nak ubah asas? Biasanya kita akan guna asas yang paling kecil yang ada dalam tu. Kita ada log asas 3 dan kita ada log asas 9. So, yang ini kita biar, yang ini yang kita akan ubah. Okay, kita akan ubah. Jadi, kita salin balik log X asas 3 tambah, okey, yang di sini, bila kita nak ubah asasnya, maka kita akan buat log, ambil nombor dulu, 3X, asas yang baru, iaitu asas 3. Okey, perkan dengan, okey, ambil pula asas dia. Asas dia asal tadi 9 kan? Log 9 asas 3 sama dengan negatif 1. Okey, yang ini boleh diselesaikan. Kenapa cikgu kata dia boleh selesaikan? Sebab kita boleh ubah dia dalam bentuk 3 kuasa 2. And then kita bawa 2 ke depan. Log 3 asas 3 nilainya adalah 1. Okey, bila asas sama dengan log itu sendiri, nilai dia adalah 1. Awak boleh prove dengan menggunakan awak punya log pada kalkulator. Log kalkulator awak adalah log asas 10. Kalau awak letak log 10, okey, log 10 asas 10 yang tak nampak tu, nilainya adalah 1. Okey, jadi sebarang log yang asasnya sama dengan log itu sendiri, nilai dia adalah 1. Jadi boleh selesai. Okey. So, kita akan buat yang bahagian sini. Okey, di kiri masih lagi log X asas 3 tambah. Okey, di sebelah sini, yang atas ni kita boleh kembangkan dia. Okey, kita boleh kembangkan dia sebab log 3X asas 3 adalah log 3X ni 3 darab X. Bila 3 darab X, okey, kita ada hukum log yang ini. Okey, nampak? MN 3X kan sama. Jadi awak boleh kembangkan dia jadi log M tambah N. Okey, so kita akan kembangkan yang ini. Kita akan buat log 3 asas 3 tambah log X asas 3 per, okey, yang kat bawah ni tadi cikgu kata log 3 kuasa 2, sebab 3 kuasa 2 adalah 9, and then asas 3. Okey, next step, apa yang boleh kita buat adalah kita boleh selesaikan yang ini. Log 3 dengan asas 3 ianya adalah 1 nilai dia. Okey, dan yang 2 ni, indeks yang atas ni kita boleh bawa dia ke depan. Okey, so kita salin balik. Oh, tertinggal sama dengan negatif 1. So, di sini adalah log X asas 3 tambah, okey, ni dah jadi 1. Okey, so tambah yang di sini adalah log X asas 3. Sini nampak sama. Kejap lagi kita boleh selesaikan. Tapi nanti dulu sebab ada per kat bawah. So, 2 ni bawa ke depan. Dia akan jadi 2 log 3 asas 3. Log 3 asas 3 nilainya adalah 1. So, 2 darab 1, jawapan dia 2. Sama dengan negatif 1. Okey, jadi di bawah ini sekarang nilainya adalah 2. Okey, 2. Jadi kita nak samakan penyebut ke atau kita boleh hilangkan terus penyebut ni. Nak hilangkan penyebut bawah ni, semua kita kena darab dengan nilai penyebut berkenaan. So, di bawah ni penyebutnya adalah 2. Jadi, bila kita nak selesaikan, kita akan darab semua dengan 2.
Okey, darab semua ni dengan 2. Okey, so di depan ni kita akan dapat 2 log X asas 3 tambah, okey, and then yang ni 1 tambah log X asas 3 per 2 kan. 2 di bawah ni bila darab dengan 2 dekat atas, so 2 bawah ni akan jadi nilai dia 1. Okey, dia akan dibahagikan. So dapatnya 1, jadi di atas tu salin balik. 1 tambah log X asas 3 sama dengan negatif 2. Okey, negatif 1 darab 2, so dapat negatif 2. Okey, sekarang macam ni kita nak selesaikan dia. Log kita pun dah sama ni. Okey, log yang ni kita boleh selesai. Okey, ada 2 log X asas 3 dengan 1 log X asas 3. Bila kita tambahkan, kita akan dapat 3. Okey, 3 log X asas 3. Okey, 1 ni kita boleh bawa ke sebelah, jadi negatif 1. So, di sebelah kanan kita sekarang ada negatif 3. Negatif 2 tambah negatif 1 dapat negatif 3. Okey, jadi 3 ini boleh bawa ke sebelah. Tinggalkan log sahaja sendirian. So, sama dengan negatif 3 bahagi 3 dapat negatif 1. Dah tak boleh selesai kan? Baru kita ubah dalam bentuk indeks. Bila kita nak ubah dalam bentuk indeks, kita perhatikan asas log akan jadi asas indeks. Log tinggal. So, X tinggal. Asas log akan jadi asas indeks. Negatif 1 ni dah diambil tempatnya. Syuh kau naik atas. Kena sepok naik ke atas. Okey, 3 kuasa negatif 1, kita boleh tulis dia semula sebagai 1 per 3 kuasa 1. Okey, ataupun jawapan akhirnya adalah, okey, X sama dengan 1 per 3. Sebab 3 kuasa 1 kan 3. Okey, so kita mudahkan, kita dapat jawapan last dia X sama dengan 1 per 3. Jadi full marks adalah 3 markah kalau awak dapat betul nilai X. Okey, markah yang kedua, okey, B2 adalah bila awak ubah ke dalam bentuk indeks. Okey, daripada log awak ubah kepada indeks. Di sini ada markah B2. Okey, 2 markah dekat situ. Okey, lepas tu last sekali untuk markah 1, contohlah sini pun awak tak buat kan. Okey, first step yang awak buat adalah yang atas step markah sampai dekat sini. Okey, dekat sini bila awak dah mudahkan, awak dah kembangkan, okey, step yang terakhir ni, okey, awak nak samakan dia apa semua, dekat sini awak akan dapat B1. Okey, 1 markah. So banyak jugalah, panjang jugalah yang kerja awak untuk awak dapatkan B1 untuk case log ni. Okey, sebenarnya dia jalan kerja dia, kalau orang yang dah mahir dia boleh shortkan lagi tau. Okey, tapi cikgu tahu student cikgu level macam mana. So, cikgu ajar satu-satu. Okey. So, tak salah pun asalkan masa tu cukup. Sebab ADMAT ni, dia musuh utama dia adalah masa. Musuh kedua dia adalah takut tengok soalan. Okey, so jom kita tengok set 2 pula. Okey, jom kita tengok set 2. Untuk set 2 kertas 1 modul pintas yang sama 2019. Okey, so soalan 9 sama je macam tadi. Tadi pun 9 dengan 10 soalannya. Yang ni pun 9 10 juga. Okey, so soalan 9. Selepas N tahun dibeli, harga sebuah kereta ialah 60,000
dalam kurungan 7/8 kuasa N. Maksudnya kat sini, sebab dia katakan N tahun dibeli. Jadi kalau awak gantikan N ni dengan 1, so awak akan tahu harga kereta tu tahun pertama. Kalau awak gantikan N ni dengan 2, awak tahu harga kereta tu tahun kedua dan seterusnya. Itu maksud dia. Okey, kita tak tahulah kenapa kan. Sebenarnya ni soalan ni set sekolah cikgu tau. SMK PSP punya set. Mula baik cikgu, bila dia tengok benda ni kan, kenapa dia buat janjang? Itu cikgu tak faham. Mungkin sebab bila janjang ni kita dah terbiasa dengan N tu sebagai tahun agaknya. So dia terus terfikir benda ni janjang. Sedangkan senang je nak selesaikan benda ni. Bukan janjang pun. Okey, hitungkan selepas berapa tahunkah kereta itu berharga kurang daripada 20,000 buat kali pertama. Okey, kurang daripada 20,000. Maksudnya kita akan letak harga kereta ini. Kita nak tahu N ni. Bila kita totalkan nanti, kita dapat kurang daripada 20,000. Okey, so jom kita buat. Kita punya harga kereta adalah 60,000 dalam kurungan 7/8 kuasa N. So kita tengok harga ini yang first kali nilainya kurang daripada 20,000. Okey, so kita buat macam ni. Jadi sekarang kita ada 60,000 dengan 20,000. 60,000 bawalah ke kanan. So di kiri akan tinggal 7/8 N. Di kanan 20 bahagi 60 dapat berapa? 20,000 bahagi 60,000. So kita dapat 1/3. Okey, kita dapat 1/3. Kita buatlah 1/3. Okey. So nampak kita tak boleh nak samakan asas. Okey, langsung kita tak boleh nak samakan asas. Jadi bila tak boleh nak samakan asas, macam biasa terpaksa minta pertolongan log. Okey, so kita akan logkan di kiri dan kanan. Kita akan buat log kiri kanan. So kita akan dapat sini log 7/8 kuasa N kecil daripada log 1/3. Okey. Ini adalah konsep log dengan indeks. So N akan bawa ke depan. Jadi kita akan dapat N. Lepas tu kita ada log 7/8. Okey, kurang daripada log 1/3. Okey, kita akan bawa log yang ini ke sebelah. Betul? Kita akan bawa log yang ini dekat sebelah. Okey. So step yang seterusnya adalah kita akan buat N. Okey, kemudian N saja yang tinggal. Kemudian di sebelah sini adalah log 1/3 perkan dengan log 7/8. Okey. Walaupun awak boleh kira terus sebenarnya pakai kalkulator, tapi cikgu suggest awak buat satu-satu. Sebab apa tau? Sebab awak kena check nilai log awak adakah ada nilai negatif ataupun tidak. Sebab sekarang ni benda ni dia melibatkan ketak samaan. Ketak samaan ni dia sangat sensitif kalau awak buat pembahagian yang melibatkan negatif. Sebab dia akan swap. Okey? Daripada less than akan jadi greater than. Daripada kurang daripada akan jadi lebih besar daripada. Itu konsep ketak samaan. Cikgu tak boleh nak tolong dah benda tu. So tu memang konsepnya. Okey, so kita check satu-satu. Kalau awak jenis yang nak tekan terus, better awak check dulu, cross check, just cross check. Okey, awak try buat log 1/3. Nampak tak? Ada negatif. Ada negatif. Okey, di atas. Kemudian kita tengok kat bawah macam mana. Kalau negatif dengan negatif, dia tak ada masalah. Sebab dia akan jadi positif. Tapi kalau negatif, bawah tu ada positif, susah sikit lah. Okey, so log 7/8 pun dapat negatif. Okey. So, confirm yang awak alihkan ni adalah pembahagian negatif. Negatif, confirm, tukar. Okey, ada je negatif. Walaupun nanti jawapan dia akan jadi positif tau. Sebab tu yang selalu student silap. Dia tak perasan. Dia ingatkan bila jawapan dapat negatif, dan baru kita convert. Tak boleh. Bila dia buat pembahagian dan bahagi itu ada negatifnya, maka perlu di swapkan dia punya ketak samaan. So, awak terpaksa ubah ketak samaan dia. Lepas tu baru kita buat. Baru kita kira je biasa. Okey, kita buat log 1/3. Kemudian kita bahagi dengan log berapa ni? 7/8. So kita dapat jawapan dia 8.227. Just salin je dulu. Memanglah tak ada tahun point-point kan.
Okey, salin je dulu. Okey, sebab dia kata dia nak tahun yang pertama ni. Yang pertama, harga kereta kurang daripada 20,000. So, N lebih besar daripada 8.227. Maka kesimpulannya, N adalah 9 tahun. Okey, selama 9 tahun. Okey, barulah harga tu kurang daripada 20,000 buat kali yang pertama. Okey, awak tak boleh ambil 8 sebab dia kata N lebih besar. Dia tak kata N lebih besar ataupun sama dengan. Dia N lebih besar sahaja. Sebab tu kita ambil N sama dengan 9 tahun. Okey, so markah pun 4 markah, sangat besar markah dia. Di sini kalau jawab betul terus dapat 4 markah. Okey. Kalau awak buat pertukaran ini, awak tukar, so di sini awak dapat 3 markah. Okey, kau contohlah ini salah kan. Dah tukar pun awak pergi buat sini 8 tahun dah salah. So dekat sini awak still dapat 3 markah. Okey, lepas tu 2 markah kalau sekiranya awak lockkan di kiri kanan. So awak faham konsep lock itu. So di sini ada 2 markah. Okey, dan kalau paling cikai sekali lah, cikai sebab cikgu kata dia memang nak bagi awak markah kan. Okey, awak buat yang macam ni, yang paling atas ni, ini adalah markah awak yang paling sikit awak boleh dapat, iaitu 1 markah. Maksudnya awak faham statement dia. Nampak tak? Dia appreciate tau. Awak dia appreciate tau. Okey. So tinggal soalan last untuk set 2. Okey, soalan last. Nampak macam senang. Dia bagi selesaikan persamaan. Tapi obviously tengok pun tak nampak senang pun. Aduh. Okey. So jom kita buat. Okey, so kita salin soalan dulu. Semua colour pen cikgu dah pakai lah. Sekejap kita ambil kali mula pakai colour purple. Okay, so soalannya adalah kita ada set 8 kuasa X tambah 4 sama dengan 1/4X 2X tambah 3. Okay. Dia nampak segabut sebab dia tak buat kotak pun kat sini. Dia tak buat kurungan pun. Dia bantai buat 4X 2X tambah 3. Saja nak bagi nampak soalan tu susah. Okay, tak apa. Kita lawan dengan dia. Kita lagi pandai. Okay, so daripada set ni, set awak boleh tukarkan kepada 1/2. Sekejap ada tak? Oh, tak ada. Dia tak bagi. Tak bagi. So, awak kena ingat. Kalau awak jumpa indeks dalam bentuk macam ni kan, set A, okay, maksudnya asal kejadiannya ianya adalah indeks 1/2. Okay, so 1 tu adalah kuasa untuk A tu pada asal. Set ini adalah punca kuasa 2. So sebab tu dia jadi 1/2. Okey, kalau contoh lain, kalau punca kuasa 3 kan. 3, sini ada A. So dia adalah A ni nilainya 1, so 1 per ambil punca kuasa 3. A. So dia sebenarnya adalah A kuasa 1/3. Cuma excited sangat dia macam 1/3. Okey, so kita ubah yang ni. Kita buat kurungan 8 X tambah 4 and then kat luar jadi kuasa 1/2. Okey, kita ubah daripada set kepada indeks. Sama dengan 1 per, ya Allah, kurangkanlah dalam ni. Serabut tengok. Okey, so kita kurung kejap lah. Okey, sini 4X. Yang sini 2X tambah 3. Nampak kemas sikit tu. Tak boleh bagi soalan macam tu je. Kan? Okey. Next. Okey, next. Kita selesaikan yang bahagian sini sebab kita ada hukum indeks. Yang ni. Okey, dia kata bila A, M, okey, kuasa M, and ada N kat luar. Maksudnya kita boleh tulis sebagai A, M darab N. Okey, so semuanya kita akan darabkan dengan X. Awak akan dapat 8. Okey, X darab 1/2. So 1/2 X tambah 4 darab 1/2. Awak dapat 2. Macam tu. Okey, sama dengan 1 per. So sini 4. Awak boleh ubahkan dia kepada indeks dengan asas 2. So dia akan jadi 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Kuasa 2 tu darab X. So kat sini awak akan dapat 2 kuasa 2 X. Okey, sebab darabkan dengan X kat atas ni. Dan di sini dapat 2 kuasa X tambah 3. Nampak tak? Awak dah boleh selesaikan yang dekat bawah. Sebab asas dia sama. Bila asas sama didarabkan, okey, indeks asas sama darab. So maksudnya, nampak. Okey, so maksudnya indeks dia awak kena tambah. Okey, so kita akan tambahkan. Jadi di sini adalah, ini pun boleh ubah asas 2 juga. Okey, kalau kita buat dekat sini asas 2,
8 ni kita buat asas 2, maksudnya dia adalah 2 kuasa 3. Kan? Betul. And then darab, okey, ni dia punya indeks yang asal. So 1/2x tambah 2. Macam tu. Okey, macam tu. Sama dengan 1. Patutlah cikgu punya perbungut. Cikgu tak pembaris. Ya Allah. Okey, so 2 asasnya sama. Jadi indeks dia semua tambahkan je. 2x tambah x, awak dapat 3x tambah 3. Okey, macam tu. Okey, yang ni kita boleh selesai. Kita boleh selesai. So sini akan jadi 2, 3 darab 1/2x. So 3/2x tambah 6. Okey, sama dengan 1/2 3x tambah 3. Okay, basically dah boleh selesai dah ni. Cuma kita swapkan aja yang penyebut ni sebab dah sama asas. So kita boleh just compare je nanti indeks dia. Okay, cuma yang belah penyebut ni kita buat naik atas. Bila naik atas maksudnya simbol dekat indeks ni akan jadi negatif. Okay, dah ada negatif kat depan. So negatif jumpa positif dia akan jadi negatif-negatif. So cikgu akan tulis kat bawah sikit. Okay, so sini masih lagi 2 dalam kurungan, tak ada dalam kurungan, indeks 3/2x tambah 6 sama dengan, okay, tengok yang bawah ni, ni atas 2 kan, so dia akan jadi negatif dalam kurungan 3x tambah 3. Macam tu, tahu? Okay, then nampak tak asas dah sama. So just bawa keluar indeks untuk kita cari nilai x. Bila kita selesaikan kan, kita akan cari nilai x kan. Okay, so asas sama, so indeks dia mesti sama. Itu hukum dia. Okay, so kita keluarkan semua indeks sama dengan negatif dalam kurungan 3x tambah 3. Okay, dan kita selesaikan macam biasa. Sini 3/2x tambah 6. Yang ni buka kurungan. Negatif 3x, negatif 3. Lepas tu kita kumpul setempat. Yang positif bawa pergi sini, yang ni bawa pergi sini. Okay, so ni 3. 3 tambah 3/2 awak akan dapat 3 tambah 3/2. So awak dapat 9/2. So di sini adalah 9/2x sama dengan, okey. Lepas tu yang dekat sini, dekat sini 6 bawa ke sini dia akan jadi negatif 6, negatif 6, negatif 3, so negatif 9. Okey, so x sama dengan negatif 9 bahagi 9/2. Negatif 9 bahagi dalam kurungan 9/2. So kita dapat jawapan dia negatif 2. So terus dapat jawapan x iaitu negatif 2. Tak payahlah awak pergi 2 darabkan dengan negatif 9. Lepas tu 9 bawa pergi sebelah. Tak payah. Bahagikan je. Okay, jangan complicatedkan keadaan. Kita kena cukupkan masa untuk jawab 25 soalan. Dengar macam sekejap, macam lama tau. 2 jam jawab 25 soalan. Tapi sebenarnya tak cukup masa. Serius. Ya Allah, cikgu punya serius sampai out frame. Okey, so tadi sampai sini kan. Bila cikgu tukar dapat 9/2x sama dengan negatif 9. Dia 92 ni bawa je pergi sebelah. So negatif 9 bahagi 9/2. Terus dapat negatif 2. Okey, so dapat jawapan x sama dengan negatif 2. Dapat 3 markah. Okey, markah yang kedua adalah kat sini. Bila awak keluar dia punya indeks. Okey, so kalau contohlah sini salah, jadi sampai sini awak still dapat 2 markah. Okey, lepas tu last sekali. Mana last sekali? Okey, B1 dia kata dekat bagaimana B1? Oh ni, ni. Sini adalah B1. Okey, awak dah buat dapat sama asas B1, keluarkan indeks dia sama B2 and then dapat jawapan baru dapat full marks. Okey? So itu saja daripada cikgu. Nampak tak jawapan ni? Okey, macam mana dengan perbincangan kita tadi? Cikgu harap perbincangan kita kali ni dapat mengubah persepsi awak terhadap tajuk indeks dan logaritma. So lepas ni cikgu tak nak tengok lagi ada yang tinggalkan tajuk ni, sebaliknya jawab sebab senang nak skor. Dan ini adalah tajuk yang wajib keluar dalam kertas 1 dan kertas 2. Okey? Jangan lupa subscribe, like dan share.